Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, hari ni Nina nak cerita tentang kerusi pula. Kerusi apa? Kerusi elektrik. Korang mesti pernah dengar kan, hukuman ni memang famous dekat negara barat. Kalau dekat Malaysia kita gunakan tali untuk menggantung banduan kalau in case diorang ni ada kesalahan berat lah. Tapi dekat negara barat sana biasanya diorang akan menggunakan kerusi elektrik ni sebagai salah satu hukuman. Biasanya pesalah tadi tu dia telah melakukan kesalahan yang berat, contohnya macam membunuh. So sejarah tentang kerusi elektrik ni dia telah dicipta oleh seorang doktor gigi yang berasal dari Amerika, iaitu Alfred pada tahun 1880. Dia dapat idea gila ni kan semasa dia terbaca kes seorang lelaki mabuk telah pecah masuk ke dalam sebuah bangunan. Lepas tu orang tu pergi sentuh kotak elektrik and then mati. Akhirnya idea dia ni telah digunakan untuk melaksanakan hukuman mati kepada pesalah-pesalah. So cerita Nina pada hari ni, Nina akan ceritakan dua kisah tentang orang pertama ataupun manusia pertama yang duduk di kerusi elektrik. Banduan tadi adalah lelaki dan juga perempuan. Kalau korang masih ingat, Nina pernah cerita tentang seorang budak berkulit hitam yang pernah dihukum mati di kerusi elektrik tadi. So hari ni Nina akan cerita pula tentang orang dewasa yang pertama merasmikan kerusi itu. So sebelum Nina mula cerita, apa kata korang subscribe dulu sebagai tanda korang support channel ni. So without wasting any time, let's get started. Cerita yang pertama ni adalah tentang William Kamler yang berusia 30 tahun semasa dia mati. Jadi dia telah dilahirkan di Philadelphia dan mak ayah dia telah berasal dari Jerman. Dikatakan family dia ni sangat kuat minum arak dan mak bapak dia mati pun sebab arak guys. Ayah dia pernah gaduh dengan orang sampai mati dalam keadaan yang mabuk. Manakala mak dia pula dapat penyakit disebabkan kuat minum arak juga. So William ni sejak dari kecil dia memang tak pandai membaca ataupun menulis sebabnya dia memang tak pernah pergi ke sekolah. Jadi untuk menyara kehidupan dia seharian, William terpaksa menjajah barang jualan ke sana ke sini. Hasil usaha dia berniaga, tak pernah give up tu kan, akhirnya dia dapat beli sebuah kereta dan juga seekor kuda. Walaupun dia dah dapat apa yang dia nak, William ni masih lagi bekerja sebagai seorang penjajah sayur di New York. Dan kalau korang nak tahu, William ni ada habit yang sama dengan mak ayah dia, iaitu suka minum arak. Satu hari tu pada 29 Mac tahun 1888, William ni tengah mabuk. Lepas tu dia bergaduh dengan isteri dia. Dia tuduh bini dia telah mencuri duit dia, lepas tu nak larikan diri. So gaduh punya gaduh, William ni capai kapak. Korang tahu tak dia buat apa? Dia tetap bini dia sampai mati. Pada masa tu New York ni pula tengah nak ubah hukuman mati kepada pesalah-pesalah dekat sana. Sebelum ni diorang telah menggunakan hukuman gantung sebagai hukuman mandatori lah. Tapi kan hukuman gantung diorang ni kan macam ada masalah sikit, macam tak berapa nak menjadi. Kadang-kadang tu pesalah yang menjalani hukuman gantung tu terpaksa melalui 2 kali guys. Sebab apa? Sebabnya tiba-tiba masa tengah gantung tu tali terputus. Tak kenanya dekat banduan tadi. So lepas idea Alfred tadi tu telah digunakan dalam sistem undang-undang New York, diorang akan gantikan tali kepada kerusi elektrik. So berbalik kepada William tadi, dalam perbicaraan dia memang didapati bersalah lah dan akan dikenakan hukuman mati, iaitu menggunakan kerusi elektrik. So dia adalah orang yang pertama merasmikan hukuman tadi. Sampailah pada 6 Ogos tahun 1890, William pun dijatuhkan hukuman. So pada awal pagi tu, lebih kurang dalam pukul 5 pagi, William pun bersiap-siap lah pakai pakaian yang kemas. Lepas tu diorang pun bagilah dia sarapan. Lepas dia dah siap sarapan tu, kepala dia pun dibotakkan supaya mudah untuk dia pakai topi besi atas kepala dia tu. Dalam pukul 6.40 pagi macam tu, dia pun dibawa ke bilik hukuman. Masa ni William sikit pun tak nampak takut. Dia macam chill je tau. Padahal dia adalah orang pertama yang akan duduk dekat kerusi yang ada elektrik, yang bervoltan tinggi. So digambarkan pada masa tu William ni adalah manusia yang paling tenang duduk dekat atas kerusi tadi. Masa diorang tengah pasang wire-wire semua tu kan, besi-besi lah, apa pengikat dekat badan dia tu kan, dia siap cakap lagi relax, jangan kalut-kalut sebab dia tak rushing pun. Dia ni memang level-level relax betul. Lepas tu baju yang dia pakai tu kan diorang potong lah sikit supaya besi elektrik ni dapat dimasukkan ke dalam baju dia. Lepas dah siap pakai apa semua dekat William, diorang pun tekan switch on. Sebanyak 1000 voltan telah disalur dekat kerusi tadi selama 17 saat. Untuk renjatan pertama ni kan, tiba-tiba William ni masih lagi hidup guys. Kemudian diorang pun tekanlah switch on buat kali kedua selepas dapat keizinan daripada doktor. So kali ni voltan yang disalurkan kerusi tadi tu sebanyak 2000 voltan. Barulah si William ni mati. Masa ni dekat dalam bilik tu semua orang dapat menghidu bau hangit yang datang daripada William. Dia mesti macam hangit rentung. Tak boleh bayang Berita pasal hukuman yang dikenakan ke atas William ni memang viral dan menjadi topik perbualan hangat media dekat sana. Bila diorang dapat tahu yang William ni sebenarnya kena 2 kali renjatan, diorang cakap lebih baik guna kapak je sebabnya lagi cepat dan tak terseksa macam diorang buat dekat William tu. Kapak seram, kerusi elektrik sebenarnya lagilah seram kan. Okay guys, next story.
Okey, story yang kedua ni pula tentang Martha Place yang bunuh anak tiri perempuan dia pada tahun 1898. Sebelum hukuman mati dijatuhkan ke atas Martha tadi, sebenarnya dah ada 11 orang lelaki yang telah dihukum dekat kerusi tu sebelum ni. Sampailah pada hari dia dijatuhkan hukuman, Martha adalah perempuan pertama yang akan duduk dekat kerusi tu. Okey, sebelum Nina cerita apa yang jadi lepas tu, Nina nak kenalkan dia dulu dekat korang. Martha ni telah dilahirkan pada 18 September 1849 di New Jersey. Jadi masa dia berusia 23 tahun, kepala dia telah terkena luncur besi sehingga menyebabkan luka dia agak teruk jugalah pada masa tu. Kemudian Martha ni telah pun berkahwin dan dia telah mendapat seorang anak lelaki. Tapi itulah, perkahwinan diorang ni macam tak panjang sebabnya suami dia telah tinggalkan dia and then mati pula lepas tu. Disebabkan dia hidup susah, nak cari hidup sendiri pun macam payah sangat, apatah lagi anak dia. So dia pun terpaksalah bagi anak dia tu kepada orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Kemudian Martha pun telah pergi ke Brooklyn dan telah bekerja sebagai pembantu rumah. So dekat sini dia telah berkenalan dengan seorang duda yang bernama William Place. Akhirnya diorang berdua telah pun berkahwin dan secara automatik Martha ni telah menjadi ibu tiri kepada Ida yang berusia 17 tahun, which is anak kepada William tu lah. Tapi hubungan dia dengan Ida ni macam tak berapa okey sebabnya dia tak suka budak tu. Sebab utama kenapa dia tak suka dengan Ida tu sebabnya dia jealous. Dia rasa suami dia tu terlalu sayangkan Ida berbanding sayangkan diri dia. Of course lah kan, tu kan anak William kan, mestilah dia tatang si Ida tu macam minyak yang penuh. Tapi Martha ni macam tak boleh terima dan dia memang jealous gila. So Martha ni asyik simpan perasaan geram dan benci dia tu kan. Makin lama benda ni jadi dendam dan perasaan benci tu tak pernah berkurang. Nak pula bila si Ida ni bila makin membesar, dia menjadi seorang gadis yang cantik dan atraktif. Lagilah membuatkan Martha ni macam bencinya aku tengok muka dia macam tu. Sampailah pada satu hari tu pada 7 Februari tahun 1898, Martha dengan suami dia ni bergaduh besar. Macam biasalah, Ida ni mestilah akan berpihak dekat ayah dia kan. Takkanlah dia nak accept Martha pula. So lepas je suami dia keluar pergi kerja, Martha nekat untuk membalas dendam dekat Ida. Dia pun ambil asid dekat atas meja suami dia dan dia masuk ke dalam bilik Ida. Lepas tu Martha ni pun curahkan asid tadi tu ke atas Ida dan dia pun keluar daripada bilik tu. Martha cakap yang membuatkan dia macam marah sangat dengan Ida masa tu sebabnya masa dia nak pergi cakap dengan Ida tu, Ida ni tiba-tiba tutup pintu dan terkena muka dia. Itu yang dia nak angin sampai nak simbah asid tu. Manakala Ida pula lepas dah kena asid tu kan, of course lah dia dah menjerit sebab kesakitan yang teramat sangat. Kalau korang fikir Martha ni just tinggalkan anak tiri dia macam tu je dan tak sentuh lagi, korang salah. Sebabnya dia patah balik ke bilik Ida dan tinda badan Ida ni dengan menggunakan bedding. So kiranya Ida ni mati sebab kelemasan dan sebab sakit kena asid. Sebelum William balik, Martha ni ambil kapak tadi tu kan dan nak sambut suami dia balik sebabnya dia macam nak buat protection untuk diri dia in case kalau William tu serang dia, dia dah ada kapak tadi. Jadi bila suami dia balik ke rumah, dia pun sambut dan ikut suami dia naik ke bilik atas. Lepas suami dia berjalan masuk ke dalam bilik, dia pukul suami dia dengan kapak guys, sampaikan suami dia tu jatuh tersungkur berdarah. Dalam keadaan sakit tu, William ni telah menjerit dan minta tolong. Martha pula turun lari ke dapur dan buka gas sebabnya macam dia nak bunuh diri lah kononnya. Tapi dia tak sempat nak mati sebabnya polis dah sampai ke rumah dia dulu dan telah tangkap dia. Kemudian Martha telah didapati bersalah dan akan dikenakan hukuman mati. Semasa perbicaraan, Martha ni tak ada langsung tunjukkan tanda-tanda yang dia gelisah ataupun takut. Dia chill je tau, macam orang kata pun tak ada perasaan. Sampailah part suami dia bagi keterangan dekat hakim, dia pandang suami dia, lepas tu dia tersenyum sinis macam ni. Gitu. Psikonya perempuan ni. Berita pasal Martha ni memang hot sangat guys, sebabnya dia akan jadi wanita pertama yang akan duduk dekat kerusi elektrik. Sebelum ni bandar-bandar yang duduk dekat situ adalah lelaki, tak pernah ada seorang wanita pun yang duduk lagi. Kemudian pada 20 Mac tahun 1899, hari yang dia nak kena hukuman tu kan, Martha ni pakai cantik-cantik lah. Dia pakai dress hitam yang dia buat sendiri. Pada hari tu petugas-petugas yang nak jalankan hukuman ke atas Martha ni dah pening dah tau. Sebabnya sebelum ni bandar-bandar yang duduk kat kerusi tu kan lelaki, jadi biasanya diorang ni akan dibotakkan. Tiba-tiba perempuan pula duduk dekat situ. So banyak benda lah diorang nak kena set up balik. Jadi apa yang diorang buat, diorang pun potong lah rambut Martha yang panjang dan tebal tu menjadi pendek. And then dia punya skirt dekat bawah tu pun diorang potong bagi pendek sikit sebabnya diorang nak letak elektrod dekat buku lali dia. Kata-kata terakhir daripada Martha adalah God help me. Kemudian diorang pun tekan switch on dan sebanyak 1760 volten telah disalurkan ke kerusi yang Martha duduk. So dalam beberapa saat je Martha telah pun mati di kerusi tadi pada usia 49 tahun. Okay guys, apa pendapat korang tentang kedua kisah? Sejujurnya bagi Nina sangat takut dengan benda-benda yang melibatkan volten yang tinggi, elektrik, kilat, semua tu tak tahulah, Nina memang takut gila. Korang bayangkan kalau orang yang terkena volten tinggi ni boleh hangit kot. Tapi itulah, bagi negara barat, hukuman menggunakan tali ni sebenarnya macam tak berapa
berperi kemanusiaan. So diorang kata dengan menggunakan kerusi elektrik ni lagi berperi kemanusiaan lah. Nina nak tahu pendapat korang tentang hukuman ni, komen dekat bawah. And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe, apa kata korang subscribe dulu di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.